Kerana apa tuan-tuan? Kerana nak bagi kita faham betul apa itu takwa. Kerana ianya suatu yang mudah disebut tapi sukar untuk dihurai dan dipahami. Perkataan yang disebut takwa pendek, tetapi nak menghayati dia, nak memahami dia, berpuluh-puluh ayat dalam Quran menghuraikan tentang takwa, menyentuh, menyinggung dan menghuraikan apa itu takwa. Dan salah satu ayat daripada surah Az-Zariyat 15 hingga 19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun ittaqullah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin tetamu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada tanggal 15 Syaban hari Jumaat hari ini dapat kita bertemu di dalam majlis ilmu sebelum daripada kita mendengar khutbah Jumaat yang dinamakan sebagai Tazkirah Jumaat. Mudah-mudahan tazkirah kita ini memberi manfaat untuk kita sebagai orang-orang yang beriman. Sepastinya mengingat itu memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Kita berada di ambang Ramadan. Syaban hanya tinggal 15 hari lagi. Kita menuju ke bulan taqwa. Bulan Allah SWT programkan untuk kita keluar menjadi manusia yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Penggunaan la'allakum itu merupakan boleh jadi tak confirm. Seada yang masuk Ramadan sama saja, macam mana masuk macam tu keluar. Sebab itu bulan mengecas bateri takwa kita akan tiba. Dan kita berada pada hari Jumaat pun hari di mana Allah SWT programkan kita untuk mengecas bateri takwa kita secara mingguan. Maka di antara program-program yang ada pada hari Jumaat ialah salah satunya dengar khutbah solat Jumaat, yang tu yang paling besar sekali kerana dia fardu bagi kita orang lelaki. Dan yang lainnya di antaranya ialah kita cas dengan surah Kahfi. Boleh supply cahaya seminggu. Kita cas bateri takwa kita dengan baca surah Kahfi kurang lebih 20 minit, 25 minit atau setengah jam lah kita yang seluruh baca 1 hingga 110. Dia adha'a lahu bainal jum'atain. Allah Ta'ala, Nabi kata Allah akan berikan cahaya kepada kita sehingga Jumaat yang akan datang. Mana Jumaat ni sampai Jumaat yang akan datang. Jadi itu di antara yang boleh kita lakukan pada hari Jumaat sampai petang ni, sampai terbenam matahari. Boleh habiskan Al-Kahfi, dan siapa yang habiskannya maka dia sudah mengecas bateri cahaya untuk dirinya, hatinya, nuraninya sehingga Jumaat yang akan datang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, kita terus masuk ke bab yang seterusnya daripada huraian takwa, yang mana kita duk bincang setiap bulan satu ayat, dua ayat daripada surah-surah yang disebutkan takwa. Kerana apa tuan-tuan?
kerana nak bagi kita faham betul apa itu takwa, kerana ianya suatu yang mudah disebut tapi sukar untuk dihurai dan dipahami. Perkataan yang disebut takwa pendek, tetapi nak menghayati dia, nak memahami dia, berpuluh-puluh ayat dalam Quran menghuraikan tentang takwa, menyentuh, menyinggung dan menghuraikan apa itu takwa. Dan salah satu ayat daripada surah Az-Zariyat 15 hingga 19, innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman-taman syurga dengan mata air yang mengalir di dalamnya, jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum, keadaan mereka di sana sentiasa menerima nikmat dan rahmat daripada Tuhan mereka, yakni Rabbuhum, yang diberikan oleh Tuhan mereka dari segi rahmat dan nikmat. Innahum kanu qabla dhalika muhsinin, sebab apa? Mereka mendapat rahmat dan nikmat daripada Allah Ta'ala dalam kebun-kebun itu, dalam taman-taman syurga itu. Sebab kerana mereka sebelum itu, yakni di dunia, kanu minal muhsinin, kerana mereka di dunia dulu tergolong dalam golongan orang-orang yang berbuat ihsan, orang-orang yang berbuat kebajikan, orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Jadi tuan-tuan dipanggil muhsinin. Sebab tu di antara ciri orang bertakwa ialah salah satu cirinya muhsinin. Kena jadi orang yang banyak buat baik. Nak jadi orang bertakwa kena banyak berbuat ihsan. Dan ihsan yang popular Nabi telah huraikan kepada kita ketika ditanya oleh Jibril ialah rasa nampak Allah. Kita buat ibadat, kita rasa nampak Allah di depan kita. Kalau tak boleh rasa yang tu, rasa Allah nampak kita. Jadi orang maqam tinggi dia boleh rasa dia nampak Allah. Orang macam kita awam ni rasa nampak Allah nampak kita pun jadilah, okey lah. Yang tu lah kebanyakan semua manusia boleh berjaya dah. Muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Ta'ala, rasa diperhatikan oleh Allah SWT. Betullah bulan puasa Allah latih kita, kita tak berani minum. Dalam kereta gelap ada air mineral, kereta pula tinted cermin hitam, siapa tak nampak? Kita seorang-seorang. Tapi kita tak bocok puasa kita. Kita tak pecah puasa kita. Kita tak nyanyok, tak apa, bagi apa, yang yuk puasa kita. Puasa yang yuk, bangkit pagi, buka periuk. Tak. Pasal apa? Kenapa? Itulah. An ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tak mampu merasa nampak Allah, rasalah Allah nampak kamu. Jadi rasa nampak kita, Allah nampak kita itulah Nabi kata ihsan. Orang yang rasa dia rasa Allah nampak dia lah, dia akan banyak buat kebaikan, banyak buat kebajikan.
Di antara ciri orang yang dikatakan muhsinin, melakukan kebaikan itu, Allah huraikan, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit saja di waktu malam mereka tidur. Ma yahja'un, yang mereka ambil untuk tidur. Sedikit saja daripada waktu malam yang mereka ambil untuk tidur. Artinya mereka banyak bangun berbuat ibadat di waktu malam, kurang tidur. Dia ciri orang-orang yang muhsinin, orang yang kuat buat ibadat di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur mereka banyak beristighfar. 2 kali Tuhan sebut tentang waktu sahur, waktu istighfar. Ini satu dalam surah Zariyat. Satu lagi pun ada, yakni wabil asharihum yastaghfirun. Ciri mereka yang menggunakan waktu sahur untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar maknanya minta ampun, minta maaf, minta dipadamkan segala dosa-dosa yang kita lakukan. Sebab itulah di bulan Ramadan tu, yang kata bulan cas bateri taqwa, ada program namanya sahur. Jadi kita ambil kesempatan bukan saja bangkit sahur, tapi banyakkan juga istighfar di waktu sahur itu. Sebulan kita makan sahur, kalau tak terlepas 30 pagi. Setiap pagi jangan lepaskan peluang untuk mengambil kesempatan, mengambil ciri orang yang bertakwa. Salah satu daripadanya ialah mereka beristighfar di waktu sahur, memohon keampunan dengan penuh keinsafan, memohon keampunan dengan penuh kesungguhan. Apa dia? Paling kurang astaghfirullahalazim. Paling pendek astaghfirullah. Panjang sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacalah sebelum makan ke selepas makan sahur ke, supaya kita dapat menyambut atau menyahut seruan daripada surah Zariyat, iaitu mereka beristighfar di waktu sahur. Dan yang seterusnya, yang kata ihsan juga, orang yang suka berbuat kebaikan, dia bukan saja hubungan dengan Allah Ta'ala bagus. Ihsan ni dua, hablum minallah, hablum minan-nas. Betul, orang yang rajin istighfar, orang yang rajin sembahyang malam, orang yang rajin salat tahajud, mereka dengan manusia pun okey. So, ciri orang yang bagus, yang bertakwa, yang nak jadi ahli syurga ni, dia bukan okey dengan Allah saja, dia juga okey dengan manusia. Lepas tu dalam surah As-Sajdah pun, kalau kita tengok, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka merenggangkan badan mereka daripada tempat tidur, belakang mereka, bahu mereka, iring mereka daripada tempat tidur, madaji'. Kemudian Allah kata, berdoa pada Allah, saya takut dan tamak. Kemudian daripada harta mereka, mereka infakkan pada jalan Allah. Tak lari tuan-tuan ayat surah Sajdah. Dengan surah Zariyat pun sama. Lepas Allah kata mereka bangkit malam, solat, tidur sikit,
lepas tu suka beristighfar waktu sahur. Lepas tu ciri orang ihsan juga, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta-harta mereka ada hak yang mereka tunaikan pada dua golongan. Satu yang meminta-minta, satu lagi yang menahan diri daripada meminta. Maknanya orang-orang yang bertakwa, yang muhsin, yang ada ciri ihsan ni, mereka tunaikan hak zakat bukan saja kepada orang yang minta zakat kepada mereka, tapi orang yang memang berkeperluan, memang memerlukan, tetapi dia jaga air muka dia. Dia tak mau drop water face on floor. Dia tak minta. Walaupun dia memang, yang ni lah yang si orang ihsan kena pergi cari. Sebab mereka sekali-kali tidak akan meminta sebab jaga air muka maruah. Walaupun mereka orang yang susah tapi kaya jiwa. Mereka susah dari segi material, kebendaan, tapi kaya jiwa, tak mudah untuk meminta-minta. Jadi dua golongan yang kita kena tunaikan hak pada harta kita. Satu golongan yang meminta, itu senang. Satu lagi yang kita kena ialah mencari golongan-golongan yang memang memerlukan, tetapi mereka tidak suka meminta-minta. Yang tu menjadi tanggungjawab. Sebab itulah dalam bab zakat ni disebut wa'atuz zakah. Perkataan wa'atuz zakah tu makna kata orang yang nak keluar zakat kena pergi cari orang yang layak terima zakat. Bukan orang terima zakat cari orang yang keluar zakat, tak. Sebab perintah tu wa'atuz zakah, perintah kepada pengeluar. Wa'atu makna apa? Dan hendaklah kamu mendatangi zakat. Wa'atu daripada perkataan ata ya'ti. Wa'atu zakah, hendaklah kamu mendatangi zakat. Yang ini mendatangi orang yang layak menerima zakat. Sebab ada setengah orang miskin, orang yang fakir, tetapi mereka tidak mahu meminta-minta. Yang tu diperlukan pembelaan daripada mereka yang mempunyai kemampuan, kekayaan. Kena cari orang-orang itu untuk diberikan bantuan. Itu dipanggil sa'ili wal mahrum. Dua golongan Allah tahu dah di kalangan asnaf. Satu golongan yang memang dia suka minta-minta, Allah panggil as-sa'il. Satu lagi golongan yang asnaf, memang asnaf, dia memang layak, tapi dia mahrum, menahan diri daripada meminta-minta. Yang tu pun kena dicari juga. Inilah dia ciri-ciri orang bertakwa, ayat 15 hingga 19 surah Az-Zariyat. Yang ni tuan-tuan, dalam apa yang kita boleh faham daripada ayat ini, menunjukkan kepada kita bukan sekadar takwa itu menjaga diri kita dengan Allah Ta'ala saja, tetapi takwa juga lebih daripada itu. Dia mesti dibuktikan dengan hablum minan nas, dibuktikan dengan amalan kita, seperti melakukan kebaikan, melakukan kebajikan. Dia serentak, seirama. Kalau ada orang yang rajin semayang malam, rajin istighfar di waktu malam, waktu sahur, tapi dengan manusia tak okey, dengan manusia KO, dengan manusia dia tak sayang, tak kasih, tak rahmat, sentiasa benci, meluat dengan manusia, ada saja yang tak kena.
Ada saja yang dia tak puas hati sesama manusia. Kadang dengan jiran, kadang dengan rakan sekerja, kadang dengan rakan jemaah. Maka itu kena cek balik. Apa pasal aku bangkit malam, tahajud rajin, istighfar di malam rajin, di waktu sahur rajin, tapi pasal apa dengan manusia aku tak boleh buat hubungan yang harmoni? Itu ada masalah. Maknanya tak sempurna lagi ibadat ataupun ubudiyah kepada Allah Ta'ala. Pengabdian kepada Allah itu belum capai tahap yang memuaskan. Kalau dia capai tahap memuaskan, bermakna dia dua-dua okey. Hablum minallah cantik, hablum minan nas pun cantik. Lepas tu kalau kita tengok dalam solat kita pun, mula dengan takbir, berakhir dengan salam. Lepas tu definisi solat, kalau kita baca kitab fiqh, aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir, mukhtatamatun bitaslim. Itu definisi solat dari segi syarak. Beberapa perkataan, beberapa perbuatan yang dimulakan dengan takbir, disudahi dengan taslim, salam. Iaitu menunjukkan bahawasanya orang yang solat ini dia mula dia abdi diri kepada Allah, takbir. Itu dirumuskan atau ditunjukkan dengan lafaz takbir, dimulai dengan takbir. Tak sah solat tanpa takbir. Dan yang kedua ialah menunjukkan solat juga ada di sana kebaktian kepada manusia. Apabila diakhiri dengan salam, tak sah solat tanpa bagi salam. Apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Yang pertama tu wajib. Maka tuan-tuan, itu namanya mengisytiharkan bahawasanya orang yang solat, orang yang bersedia untuk melakukan kesejahteraan kepada manusia lain. Orang yang salat maknanya orang yang sedia menebarkan salam, yakni sejahtera. Menebarkan bakti, khidmat bakti kepada manusia lain. Itu Allah isyaratkan tak sah salat tanpa salam. Agenda salam, agenda takbir. Agenda takbir, pengabdian kepada Allah. Agenda salam, bakti kepada sesama manusia, berbakti kepada sesama kita, hablum minan nas. Menunjukkan dalam solat sendiri pun ada dua tali, tali Allah dengan tali manusia. Begitu juga dengan ayat yang kita baca ni. Antaranya ialah orang yang melakukan ihsan di hadapan Allah dan di hadapan manusia, dan perbuatan yang digerakkan oleh iman yang murni bagi menunaikan perintah Allah dengan ikhlas. Dua-duanya kena ikhlas. Yang di malam tu buat tahajud, yang di malam istighfar, kena ikhlas. Bukan untuk nak menunjuk riak dan sebagainya. Sembunyikan ibadat tersebut. Jangan di-showkan, tayangkan benda tu pula. Jadi yang tu menyebabkan ditolak oleh Allah Ta'ala. Dan dengan sesama manusia pun, pemberian sedekah, zakat, paksinya ialah dengan penuh keimanan dan dengan penuh keikhlasan. Dan iman itulah yang dikatakan sebagai keyakinan yang penuh kepada janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertakwa juga suka beribadat pada waktu malam, semasa kebanyakan orang lain nyenyak tidur. Dia akan mengenang kembali muhasabah dosa-dosa dia, kesalahan-kesalahan dia, kesilapan-kesilapan dia. Di waktu mana dia bermuhasabah? Di waktu sahur. Sambil dia beristighfar di malam yang sunyi, di waktu lain yang clear, tidak busy.
Nah, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala di waktu yang sunyi dan hening itulah dia merenung diri dia, muhasabah diri dia, memperbaiki diri dia untuk berdepan dengan Allah Ta'ala, menghadapkan dirinya sebenar-benar ikhlas kepada Allah, berhadapan dengan kebesaran Allah, sehingga segala tujuan dunia adalah terlalu kecil. Maknanya a'rad dunia tak ada dalam kamus hidup dia ketika dia bangkit bertahajud, ketika dia bangkit beristighfar. Segala tujuan maksud dunia itu hanya terlalu hina untuk dibawa bersama di dalam ibadat dia. Tujuan dia, objektif dia, matlamat dia tahajud, matlamat dia untuk beribadat, nawaitu dia hanya saja nak cari kesenangan, nak mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tu maksud dia bangkit tengah malam dengan satu tujuan yang bulat dan utuh, yang tidak mampu dirobekkan oleh tujuan-tujuan dunia yang terlalu kecil, tujuan-tujuan dunia yang terlalu hina. Mencari tujuan yang mulia, mencari nawaitu, niat untuk diri kita selamat mendapat redha Allah, selamat mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Tu maksud dia mereka yang rajin beribadah di waktu malam. Nak menunjukkan semakin tersembunyi ibadat itu di tengah malam, semakin ianya dekat dengan ikhlas. Sebagaimana kita bersedekah sembunyi itu dekat dengan ikhlas, sebagai itulah sembahyang sunat di waktu yang sunyi itu juga dekat dengan ikhlas. Adalah rugi bangkit tengah malam tapi nak menunjuk-nunjuk juga ibadat kita, padahal ibadat kita di waktu malam itu ibadat yang tersembunyi. Nak zahirkan juga, nak bagi orang tahu juga, yang tu rugilah sebab tak tahu tujuan. Allah suruh bangkit tengah malam bertahajud untuk bersunyi-sunyi dengan Allah. Biarlah Allah yang tahu, makhluk tak tahu pun tak apa, yang penting Allah tahu. Satu, sebagaimana orang yang buat jahat, dia sembunyi kejahatan dia, tak mau bagi orang tahu. Sebagai itulah sembunyi kebaikan. Biar kita dengan Allah saja tahu kebaikan yang kita lakukan, tak perlu orang lain tahu. Terutamanya ibadat malam. Nah, ini kadang tuan-tuan masalah hati kita. Duk di ujung lidah nak cerita. Kata dia bangkit tengah malam semalam. Nak cerita kata dia tahajud semalam. Duk di ujung lidah saja. Kira nak cuit sikit ya, cerita langsung. Tu rugi. Nah, sebab kita bukan nak penghargaan kawan kita, penghargaan daripada jiran kita, mak pak kita. Kita nak penghargaan daripada Asy-Syakur, Maha menghargai, Maha berterima kasih, iaitu Allah. Kita nak Asy-Syakur tu yang menghargai kita, bukan kita nak Abdul Syakur yang menghargai kita. Tak. Kita nak Asy-Syakur, Allah yang Maha menghargai, yang Maha mengapresiatkan kerja-kerja hamba. Biar dia yang hargai kita, biar rahsia dia dengan kita. Dia yang tahu nak membalas, nak menghargai apa yang kita lakukan. Baik, segala cabaran hidup berjaya diatasi dan dapat menghadapi segala masalah dengan mudah kerana redha pada Allah, beriman kepada Tuhan, kebesaran kebenaran janjinya di dunia dan akhirat. Dia tidak percaya kepada janji syaitan
yang menakutkan sekiranya beramal dengan agama Allah. Syaitan dia suka janji benda yang mempaparkan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Dia suka menjanjikan kefakiran. Jadi orang yang percaya dengan janji Allah, dia tidak akan terpedaya dengan janji syaitan. Allah menjanjikan macam sedekah. Allah janjikan ada balasan. Tidak akan luak, tidak akan suruh la yanqusul mal bis sadaqah, tidak berkurang harta dengan sedekah. Itu janji daripada Nabi. Syaitan kata sedekah, saya miskin kot nam. Orang beriman, dia pakai yang Allah kata, tak akan apa-apa orang yang sedekah. Maka dia pun sedekah. Kerana dia membenarkan janji Allah daripada janji syaitan. Kerana syaitan, Allah kata, menjanjikan kepapaan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Menjanjikan kepada kamu kefakiran. Begitu juga, nak bangkit tengah malam, syaitan kata, janganlah bangkit, rosak kesihatan. Allah Ta'ala kata, bangkit, sihat tubuh badan. Nah, oh tidur tak cukup, tak boleh. Kurang 8 jam, tak berkualiti. Nah, Allah Ta'ala kata, orang-orang yang berjaya dunia akhirat, orang yang sahiral layal, berjaga malam. Maka tuan-tuan, bersifat pemurah akan mendatangkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak akan mempaparkan seseorang. Akibatnya tuan-tuan, kesan daripada kita jaga hubungan yang baik dengan Allah dan hubungan baik dengan manusia, kita lakukannya dengan sebaik-baiknya, maka sifat takwa akan datang kepada diri kita dan pahala pun akan datang, dan itulah yang dikatakan sebagai sebaik-baik bekalan. Walaupun tuan-tuan tak dikatakan pahala, tetapi daripada takwa itulah yang menjanakan pahala, menjadikan kita boleh mendapat kekayaan di akhirat, di alam akhirat nanti, dan mendapat pahala dan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada mana? Daripada hubungan baik dengan Allah, hubungan baik dengan sama manusia. Itulah yang mengangkat martabat kita menjadi mulia di sisi Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah ialah mereka yang paling bertakwa kepada Allah. Baik, sekadar itu kita berhenti dulu dan tersambung pula uraian ayat-ayat yang lain pada pertemuan kita akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.